Wah, kati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari, salam sejahtera, salam perpaduan, salam kasih sayang UMNO untuk semua. Syukur Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersua kembali dan dapat bertemu seperti mana biasa di dalam program Sembang Kopi O yang dibawakan khusus oleh penerangan UMNO Negeri Kedah Darul Aman. Dan hari ini kita menerima kehadiran dua orang tetamu di studio kita seperti mana biasa. Dan untuk makluman tuan-tuan dan perempuan sekalian, penerangan UMNO Negeri Kedah ini bergiat aktif di dalam menyediakan platform seumpama ini melalui Yang Berhormat Datuk Hajah Suraya binti Yaakob selaku Ketua Penerangan UMNO Negeri Kedah dan dinaungi oleh Datuk Seri Jamil Khair bin Baharum selaku Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Kedah. Jadi terima kasih kepada penonton-penonton sekalian, terima kasih kepada semua, terima kasih kepada para netizen kerana sudi meluangkan masa seperti mana ketetapan untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini. Dan saya mohon dan menyeru juga kepada para netizen sekalian, kepada semua penonton-penonton supaya dapat menyebarluaskan live FB kita di dalam segmen Sembang Kopi O pada hari ini. Jadi kita pakat-pakat war-warkan supaya semua masyarakat, semua penonton tak kira ahli parti ataupun siapa sahaja mendapat maklumat melalui segmen kita pada hari ini. Jadi syukur Alhamdulillah bersama-sama dengan saya pada hari ini di studio kita ada dua orang tetamu. Mungkin kalau di dalam Negeri Kedah dan juga di kawasan-kawasan seumpamanya tu mungkin lebih mengenali individu-individu yang saya maksudkan. Yang berada di sebelah kanan saya ini, izinkan untuk saya memperkenalkan adalah Yang Bahagia Datuk Asmadi bin Abu Talib, Ketua UMNO Bahagian Padang Serai, ataupun nama glamour di dalam kawasan Cik dan juga seantero Kedah ni, Cikgu Madi. Ya. Selamat datang ke studio Cikgu. Terima kasih. Dan di sebelah kiri saya warga pendidik yang tidak asing di Universiti Utara Malaysia adalah Yang Bahagia Dr. Ahmad Zarin Muhammad Nazir, fellow penyelidik Institut Kajian Politik Malaysia, Universiti Utara Malaysia. Selamat datang juga kepada doktor ke studio. Terima kasih. Nama yang agak unik lah. Jadi kalau kita orang Kedah ni, bahasa kasar ni nak sebut pun terlihat lidah-lidah. Jadi hari ini kita akan berdiskusi cara santai-santai kita lah. Mungkin di dalam penyebaran maklumat kepada masyarakat, kepada semua penonton-penonton terutamanya. Dan sebagai mukadimah lah, kalau kita tengok Datuk ni steady lagi no. Umur ada 50 dah tu. Dah masuk warga emas dah 51 tahun. Oh, 5 terlajak terginjang. Tetapi tengok steady lagi. Tengok dengan segok penampilan hari ini mai jauh-jauh daripada Padang Serai. Syukur Alhamdulillah. Dan pada hari ini kita diberi keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bersua dan kita juga diberi salah satu nikmatnya untuk kita menghidu nafas pada hari ini. Jadi kita dapat bersua di dalam segmen yang tidak kurang pentingnya, di dalam mengangkat suara rakyat, di dalam mengurus dan juga mengambil peduli tentang rakyat dan juga ahli parti berkaitan dengan segmen kita ni. Dan segmen kita pada hari ini adalah rekonsiliasi politik nasional. Adakah hanya retorik? Nanti kita akan dengar apa yang saya maksudkan tadi melalui dua orang panel kita. Dan boleh kot saya mulakan dulu dengan Doktor Cikgu. Boleh, silakan. Minta keizinan. Boleh tak Doktor terangkan maksud rekonsiliasi politik ini? Dan bolehkah Doktor beri beberapa contoh proses rekonsiliasi politik yang pernah digerakkan dalam negara kita dan juga luar negara? Silakan Doktor. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Saudara Hayazi, pengerusi ataupun moderator majlis kita pada hari ini yang saya hormati, yang saya kasihi, Datuk Asmadi ataupun Cikgu Asmadi, Ketua Bahagian UMNO Padang Serai, dan warga netizen yang saya hormati sekalian. Baiklah, tajuk yang cuba dibawa pada hari ini, saya rasa tajuk ni kalau tengok perkataan rekonsiliasi tu macam berat sikit. Sakan sakan orang Kedah kata sakan kan.
itulah yang sebenarnya menjadi kebimbangan pada saya sebenarnya untuk bercerita, untuk memberi penerangan terhadap maksud perkataan rekonsiliasi ni ya. Dan saya kalau boleh sebenarnya ya, saya nak bagi pandangan saya supaya perkataan yang berat-berat ini cubalah kita permudahkan ya. Rekonsiliasi ni kalau nak ikutkan dari segi takrifan ataupun maksudnya ialah bermaksud memulihkan ya, memulihkan hubungan ya. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan rekonsiliasi ya. Dan rekonsiliasi politik ini dilontarkan oleh yang amat berhormat Presiden UMNO itu sendiri, Dr. Ahmad Zahid Hamidi, yang menyatakan bahawa UMNO menyeru supaya diadakan rekonsiliasi nasional ya, rekonsiliasi nasional. Jadi kenapa rekonsiliasi nasional ini diseru ataupun kenapa ianya cuba diwujudkan oleh parti UMNO itu sendiri, kerana UMNO melihat pada keadaan hari ini, walaupun ya UMNO merupakan sebahagian daripada kerajaan yang ada ya, melalui dokongan ahli parlimen, tetapi keadaan tidak stabil masih lagi berlaku ya, tidak stabil masih lagi berlaku walaupun kita di dalam kerajaan. Jadi mungkinlah pendekatan rekonsiliasi ini diambil oleh UMNO ya, untuk kita semua duduk kembali ya, kembali di meja rundingan, kita semua berunding ya, kita semua bermesyuarat ya, kita semua menyatakan ketetapan kita bahawa perkara ketidakstabilan ini perlu kita atasi dan kita perlu bergerak ke hadapan. Ya. Menyentuh kepada persoalan mengenai rekonsiliasi ini, sama ada dia berlaku di peringkat luar negara ya, ataupun di dalam negara kita sendiri. Saya merasakan bahawa rekonsiliasi ini sebenarnya dalam negara kita, kalau kita lihat keadaan ini sudah pun berlaku dulu. Dulu lagi dah berlaku dah ya. Cumanya tahap rekonsiliasi itu tak sampailah tahap yang tinggi seperti negara-negara luar buat. Contoh ya, negara luar buat. Yang pertamanya kita melihat apabila rekonsiliasi politik berlaku di negara Afrika Selatan. Sewaktu dasar apartheid diperjuangkan oleh mendiang Nelson Mandela. Ya. Berlaku rekonsiliasi politik di Afrika Selatan ya. Tetapi rekonsiliasi di negara lain di Afrika Selatan berlaku apabila berlakunya peperangan saudara ya, melibatkan revolusi, melibatkan perkara yang menyebabkan pertumpahan darah. Jadi mereka mengambil jalan selamat, mereka mengambil jalan yang neutral untuk membuat rekonsiliasi politik. Bila ada rekonsiliasi politik, semua pihak yang bertelagah akan duduk di meja rundingan. Ya. Tetapi inilah yang berbeza dengan keadaan di negara kita sendiri. Ya. Negara kita aman, negara kita damai. Ya. Tetapi pada hari ini, seruan ke arah rekonsiliasi politik itu telah pun berlaku. Ya. Dan ianya jelas kita minta supaya keadaan yang tidak stabil ini, keadaan yang agak kecoh ini, yang huru-hara ini dapat kita redakan melalui meja rundingan. Itulah yang dimaksudkan ataupun itulah yang dimahukan oleh UMNO dalam mencapai rekonsiliasi nasional. Kita mahu semua pihak berunding. Semua pihak duduk di meja rundingan. Bagi tahu apa yang nak, bagi tahu apa yang tak nak. Jadi penglibatan semua pihak ini sebenarnya perlu untuk menyokong proses rekonsiliasi ini berjalan. Ya. Cumanya yang saya bimbang ialah kita nak menerangkan perkara ini kepada orang bawah. Kepada akar umbi, kepada orang cawangan kita sendiri. Macam mana kita nak cerita rekonsiliasi itu? Kan? Kita kena bawa satu naratif yang mudah. Rekonsiliasi ini bermakna berunding. Bila kata berunding, baru dia tahu. Yang ni rekonsiliasi dia. Kan? Jadi saya bimbang, saya khawatir rekonsiliasi itu tidak dapat diterima di peringkat bawah. Akan menimbulkan syak wasangka, persepsi yang bukan-bukan. Kan? Jadi itu sebenarnya peranan kita ya, sebagai orang yang faham mengenai proses ini untuk kita sama-sama terangkan kepada orang-orang di bawah. Jadi itulah untuk menjawab soalan awal mengenai proses rekonsiliasi itu daripada saya. Apa benda ni? Apa benda? Bila orang kampung tengok dia kata apa dia ni perkataan ni. Rupanya mudah saja. Mudah saja. Mungkin bahasa sains ke bahasa buku macam tu lah. Bahasa buku. Doktor saya orang mana? Saya asal orang Perak.
Oh, kan boleh kalau cara ni kita Cara boleh bawa boleh. jelajah kampung ni kalau cara ni. Clear balik yang Nak ni. cerita kat maklum Pak Long apa semua ni bagi mereka faham tentang istilah ni dan apa yang dikehendaki oleh Presiden Parti sebenarnya. Ya. Kita bukan nak bertelagah, bukan nak berperang macam negara-negara luar tu. Tak. Jadi kita kalau boleh nak mengelakkan daripada berlaku benda tu sebab itulah nak dia adakan proses perbincangan dan sebagainya. Ya. Baik, terima kasih kepada doktor sebagai penjelasan awalan yang cukup hebat. Jadi kita dengar pun seronok. Dan cikgu, Ya, Ustaz. dalam keadaan kecelaruan politik law ni, Ya. apakah rekonsiliasi politik ini dapat dilakukan jika dilihat hanya UMNO yang lebih serius tentang hal ini jika dibandingkan dengan parti-parti lain? Yang kita duk tengok UMNO duk perlu nak bincang secara elok ni. Apa ulasan cikgu berkaitan dengan benda ni? Terima kasih kepada Tuan Pengurusi, Doktor, Ya. rakan-rakan netizen sekalian. Apabila kita bercakap tentang lanskap politik pada hari ini, sudah pasti yang kita ketahui pada hari ini, penumpuan netizen, penumpuan rakyat Malaysia pada hari ini seringkali melalui media sosial, Ya. melalui media-media tertentu menyalahkan UMNO. Katanya UMNO pada hari ini dalam suasana politik pada hari ini berebut jawatan untuk mendapatkan kuasa. Tapi suka juga saya nak menjelaskan kepada ahli panel sekalian bahawa pada hari ini kalau kita lihat bahawa UMNO lah satu-satunya parti yang inklusif melalui Majlis Kerja Tertinggi yang dipersetujui oleh Presiden Parti yang mewakili keseluruhan ahli UMNO yang telah bersedia untuk menjalankan perdamaian dengan parti-parti politik Malaysia. Kita sedar pada hari ini bahawa dalam pandemik COVID-19 pada hari ini bahawa keadaan politik seperti mana yang dicakapkan oleh doktor tadi, keadaan yang tidak menentu. Dan pada hari ini suka juga untuk kita berkongsi bahawa UMNO pada hari ini adalah sebuah parti yang menguasai kerajaan secara parti individu. Tetapi demi untuk melihat rakyat, demi untuk melihat orang ramai di Malaysia secara keseluruhannya, bahawa kita memerlukan satu bentuk perbincangan dengan pihak kerajaan yang diterajui oleh Tan Sri Muhyiddin. Ya. Kita memerlukan perbincangan dengan pihak pembangkang untuk kita melihat rakyat Malaysia ini berada dalam kedudukan yang cukup baik pada hari ini. Jadi justru pada hari ini naratif yang diwawarkan di luar sana yang mengatakan bahawa UMNO pada hari ini gila kuasa, merebut jawatan dan sebagainya, rakyat mesti melihat apakah pendirian UMNO pada hari ini dan apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid, Presiden UMNO pada hari ini, bahawa UMNO bersiap sedia untuk bekerjasama dengan kerajaan pada hari ini. Pembuktiannya, daripada dulu sehingga sekarang, UMNO lebih mementingkan rakyat Malaysia daripada mementingkan peribadi. Saya, Tuan Pengerusi, saya dulu-dulu, sejarah saya, apabila mak saya ni balik daripada Motong, orang panggil, Ketua Wanita Cawangan, Kampung Podok Labu. Jadi saya sentiasa mengingatkan kepada diri saya pada waktu tu, apa yang saya buat adalah untuk kemudahan orang kampung. Dan hari ini apabila saya jadi Ketua UMNO bahagian, saya bersetuju dengan apa yang dinyatakan oleh Presiden UMNO melalui Majlis Kerja Tertinggi, buat apapun yang penting rakyat Malaysia mendapat manfaat daripada apa yang dipersetujui ini. Ya. Oh, tu dia. Sekat. Yang paling penting kita pulang balik kepada rakyat. Yang tu kita harapkan supaya rakyat mendapat manfaat lah daripada dan juga 1001 kebaikan lah kepada semua pihak lah. Tak kira lah daripada golongan mana, sama ada masyarakat desa ataupun bandar. Tetapi macam kita ni, Kedah ni kita lihat sebagai banyak masyarakat desa ni sebab dalam Kedah ni boleh kata lah negeri lapang padi, ada sawah padi, ada nelayan, ada penoreh getah dan sebagainya. Mungkin sebelah-belah cikgu juga ada terlibat di dalam kelapa sawit. Yang paling penting kita kena bergerak, bekerja untuk rakyat. Yang tu paling besar. Sambil-sambil tu boleh kita bersila ni sini, kita dah sembang kopi O ni mungkinlah round pertama kita kering tekak ke apa, tak apa, tak cukup nanti kita tambah. Kita ada spera ni disponsor oleh kru penerangan sendiri. Kemudian adalah ketayak apa ni, kita pakat-pakat jamah lah lagi sambil kita melayari live FB pada hari ini. Jadi kepada sidang penonton sekalian yang mana baru menonton kami pada pagi ini, bersama dengan saya di studio melalui Sembang Kopi O adalah yang bahagian Datuk Asmadi Abu Talib, Ketua UMNO bahagian Padang Serai, dan sudut sebelah kiri adalah yang berusaha Dr. Ahmad Zarin Muhammad Nazir, Fellow Penyidik Institut Kajian Politik Malaysia, Universiti Utara Malaysia.
Jadi doktor, kalau kita lihat rekonsiliasi nasional pertama kali disuarakan oleh Datuk Seri Zahid selepas titah Tuanku Yang di-Pertuan Agong menolak permohonan darurat yang dipohon oleh Perdana Menteri Tan Sri Mahyudin Yassin. Dan pada hemat Tuanku, penolakan tersebut adalah semata-mata untuk kebaikan rakyat Malaysia. Tapi apa sebenarnya yang berlaku ni? Dan apa penyebab sebenarnya permohonan darurat tersebut? Boleh doktor kongsi dengan kita dan ulas berkaitan dengan persoalan ni? Ya, jadi saya suka pada poin Datuk Asmadi tadi mengenai naratif bagaimana UMNO sebagai parti politik yang sentiasa memperjuangkan nasib rakyat. Apabila dicemuh, apabila diperkatakan oleh golongan rakyat, UMNO ini korup, UMNO ini gila kuasa, tetapi perkara ini tidak dipedulikan oleh UMNO, ya. Dan kita dapat lihat terutamanya selepas daripada UMNO tidak menjadi kerajaan pada 2018 yang lalu, pasca PRU 14 yang lalu, bagaimana UMNO sedaya mungkin berusaha untuk menambat kembali hati rakyat, ya. Dan hasilnya, ya, secara peribadi saya melihat hasil daripada kerja keras UMNO itu sendiri, ya, kita dapat melihat pelbagai kejayaan yang kita dapat lalui, ya, terutamanya dalam pilihan raya kecil, ya. Agak tidak adil untuk saya bercakap mengenai kejayaan pilihan raya kecil dan juga kejayaan pilihan raya kecil itu untuk dikaitkan dengan usaha UMNO. Agak tidak adil, ya, kerana pilihan raya kecil itu berlaku di satu-satu kawasan, tidak semua. Tetapi kita harus ingat, apabila benda usaha yang UMNO lakukan itu mendapat perhatian daripada rakyat, maka rakyat akan memberi kepercayaan kepada UMNO, ya. Dan hingga itulah, sehingga hari ini saya tak nafikan bahawa naratif UMNO yang sentiasa berjuang kepada rakyat ini sentiasa diteruskan. Ya. Apa sahaja jadi sekalipun, ya. Even kalau ada rakan-rakan lain di dalam Perikatan Nasional bergolak sekalipun, kita dalam UMNO ataupun parti UMNO sentiasa bergerak ke hadapan. Kita sentiasa mengutamakan kebajikan rakyat. Itu yang saya nampak. Ya, baik. Menyentuh kepada soalan mengenai bagaimana bagaimana Tuanku Yang di-Pertuan Agong menolak permohonan darurat oleh Perdana Menteri, ya. Baiklah. Dari segi perlembagaan, ya, dari segi perlembagaan persekutuan, memang Yang di-Pertuan Agong, ya, dia mempunyai hak ataupun mempunyai kuasa prerogatif untuk menerima atau menolak sebarang cadangan yang dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ya. Dan saya memahami bahawa darurat ini dipohon akibat daripada peningkatan kes COVID yang berlaku. Ya, peningkatan COVID yang berlaku. Sesuai dengan keadaan di mana negara Malaysia sekarang ini sedang menghadapi gelombang ketiga, ya, peningkatan kes berlaku. Jadi atas sebab itulah ianya dijadikan asas oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memohon supaya keadaan darurat ini diisytiharkan, ya. Tetapi pada pandangan saya, Yang di-Pertuan Agong, ya, raja kita, agung kita, dia mempunyai pandangan yang luas, pandangan yang jauh, pandangan yang kehadapan. Dia berpandangan bahawa sekiranya darurat kesihatan atau atas nama apa darurat ini, darurat pentadbiran, darurat politik, sekiranya ia diisytiharkan, maka ia sebenarnya akan memberikan kesan yang tidak baik kepada negara, ya. Keadaan ekonomi sekarang pun sudah teruk. Kita sudah mula mendengar retihan rakyat yang sukar mencari pekerjaan, ya. Moratorium sudah pun ditamatkan. Ya, rakyat sekarang ini memerlukan wang, ya, untuk bergerak, untuk bekerja. Jadi apabila darurat ini dilakukan, diisytiharkan, maka secara tidak langsung ia akan memberi kesan kepada ekonomi. Cash flow tak ada, duit tak ada, ya. Rakyat mencari kerja. Jadi apabila terdesak, kita harus akui manusia kalau terdesak macam mana sekalipun, dia akan membuat sesuatu bagi dia survive. Ya, bagi dia survive. Jadi inilah Yang di-Pertuan Agong saya rasa mempunyai maklumat ataupun informasi yang tepat mengenai apakah kesan sekiranya darurat ini dilakukan, darurat ini diisytiharkan. Maka kesan buruknya nanti kepada rakyat. Walaupun kita faham bahawa darurat yang hendak dilaksanakan bukanlah dalam satu tempoh masa yang panjang. Ya, diberitakan akan dibuat darurat dalam masa 6 bulan. Tetapi 6 bulan itu sebenarnya adalah merupakan satu tempoh yang agak panjang dan akan memberikan kesan yang pelbagai kepada negara. Jadi Yang di-Pertuan Agong menyeru, ya, supaya
kalau dalam titah yang di-Pertuan Agong sendiri, dia menitahkan bahawa semua ahli politik perlu duduk, ya, perlu bekerjasama dan sama-sama membangunkan negara. Ya, perlu mengetepikan segala perbezaan politik untuk sama-sama membangunkan negara, ya. Sama-sama bergerak untuk menangani peningkatan kes COVID ini, ya. Sama-sama bergerak untuk membangunkan negara. Jadi titah agung itu sebenarnya perlu diraikan oleh kesemua ahli politik yang ada. Bukan hanya pada UMNO, bukan hanya pada Perikatan Nasional, tetapi juga pada pembangkang. Even titah agung sendiri pun dia menyeru supaya pembangkang pada kali ini menyokong pembentangan belanjawan yang akan diadakan. Tak pernah lagi kita dalam sejarah Agung menitahkan perkara yang sebegitu. Tak pernah lagi. Ini yang pertama kali. Kalau tak salah saya kan. Ini yang pertama kali. Agung sendiri menitahkan perkara tersebut. Jadi dia memandang serius keadaan yang berlaku pada hari ini dengan harapan supaya dia dapat memulihkan kembali semangat rakyat kita, memulihkan kembali keadaan negara kita, pentadbiran kita, ekonomi kita supaya bergerak ke depan dan dapat bergerak dengan lebih baik lagi. Ya, doktor, tu dia. No? Dan kita lihat yang paling penting bukan saja-saja penolakan. Bukan saja-saja untuk penolakan. Kebaikan rakyat lah khususnya. Sebab kita menghadapi satu pandemik, mungkinlah kalau usia kita, usia doktor dan juga Datuk sendiri tak pernah menghadapi. Tapi kali ini mungkin kita rasa terkesan yang teramat sangat. Kemudian kesannya sampai kepada ekonomi. Jadi apabila doktor dah sentuh tentang ekonomi, saya pun nak beralih pula kepada cikgu kita ni berkaitan dengan rekonsiliasi politik. Adalah penting di suasana politik yang tidak stabil sekarang ni, sehingga perlu melibatkan peranan pihak istana negara, sehingga boleh menyebabkan majlis raja-raja juga menjadi tercalar. Kemudian rekonsiliasi politik ini juga adalah penting, tapi adakah lebih baik untuk mengembalikan kuasa kepada rakyat untuk memilih kerajaan yang lebih kukuh untuk menangani pandemik COVID ni, dan yang lebih merisaukan ekonomi rakyat ni yang terjejas akibat pandemik tersebut? Boleh cikgu cerita sikit tak, macam mana? Okey, yang pertama sekali, inilah keunikan negara Malaysia. Yang di Pertuan Agong melalui titahnya untuk melihat negara Malaysia ini dalam keadaan yang aman dan damai pada tahun depan, 2021. Nak kita, parti-parti politik ini dapat mencari titik persamaan agar belanjawan ini dapat diluluskan dengan kadar yang baik. Cuma pada pendapat saya pada hari ini, apabila kita bersebut saja tentang pandemik COVID-19, pada peringkat permulaannya kita tidak dapat nak merasai kesan pandemik COVID-19 ni. Tetapi akhir-akhir ini saya melihat dan saya terbaca, dan andaian yang saya sifatkan pada hari ini, pandemik ini sesuatu yang akan menggagalkan usaha-usaha kerajaan untuk meluluskan sesuatu yang lebih baik untuk rakyat pada tahun depan. Jadi rakyat pada hari ini dalam keadaan yang agak bercelau. Apakah yang hendak dipilihnya, A ke B ke C-nya? Maksudnya kita tidak ketahuan kalaulah belanjawan ini tidak dapat diluluskan. Melalui titah yang di Pertuan Agong, pelbagai parti politik pada hari ini, UMNO khususnya, walaupun mereka sedar bahawa parti mereka adalah parti terbesar seperti yang saya kata tadi, tetapi disebabkan fitnah dan sebagainya, minta maaf, kita kalah dalam pilihan raya yang ke-14, tetapi disebabkan untuk melihat negara kita dapat dalam keadaan yang sempurna pada tahun depan, sanggup untuk duduk bersama-sama dengan Perikatan Nasional, duduk bersama-sama dengan Pakatan Harapan. Bukan mudah, Doktor, bukan mudah. Sebuah parti yang sememangnya daripada dulu sehingga kini mungkin di luar sana mengatakan bahawa UMNO ni korup dan sebagainya, seperti doktor kata tadi. Tapi kita lihat pada hari ini UMNO sanggup untuk bersama-sama dengan kerajaan pada hari ini. Datuk Seri Najib, Datuk Seri Ahmad Zahid, Timbalan Presiden dan Ahli Majlis Kerja sendiri secara inklusif dalam majlis tertinggi sendiri nak mencari titik persamaan. Hari ini saya sukalah dalam keadaan pada hari ini, saya suka juga nak kongsi pendapat dengan Tuan Moderator supaya Perdana Menteri pada hari ini, Tan Sri Muhyiddin Yassin, secara sukarelanya, saya rasa lebih baik daripada hari ini dalam keadaan kerajaan yang tidak stabil lah. Saya bercakap terang. Kalau tidak, tak perlulah yang di Pertuan Agong mengusulkan perkara-perkara ini supaya terpaksa mengorbankan title Perdana Menteri
untuk mencari titik persamaan. Kalau beliau sayangkan kepada negara Malaysia ini, saya tidak mengatakan bahawa pada hari ini UMNO ni betul dan sebagainya, tetapi apa yang diutarakan oleh pemimpin-pemimpin UMNO sebagai contohnya harus diambil kira. Moratorium sebagai contohnya. Kita tahu pada hari ini kesan kepada rakyat dengan tidak ada perbelanjaan yang sempurna pada hari ini. Kita juga tahu cadangan untuk mengeluarkan KWSP pada hari ini oleh Datuk Seri Najib. Saya rasa apa yang diutarakan oleh ahli-ahli UMNO pada hari ini bukan untuk mendapat popular. Tapi inilah untuk rakyat yang dibuat oleh kerajaan terdahulu. Pada hari ini kita tak maulah claim kata ini daripada UMNO, tetapi keseluruhannya daripada kerajaan Perikatan Nasional pada hari ini. Dan saya lihat juga dalam keadaan pada hari ini bahawa pemimpin-pemimpin UMNO ni buang ego dia. Mereka sanggup buang ego, sanggup tidak mendapat jawatan apa-apa dalam kerajaan pada hari ini, tetapi untuk rakyat. Jadi maksudnya pada hari ini Tan Sri Muhyiddin selaku Perdana Menteri bersama-samalah dengan UMNO, bersama-samalah dengan Pakatan Harapan agar rakyat Malaysia ini akan dapat kesejahteraan kepada tahun depan. Jadi dalam segi ekonomi ni saya pun faham. Pada hari ini suka juga saya berterus terang. Mungkin dalam keadaan yang biasa pada hari ini ada rakyat yang tidak dapat kesan yang buruk tentang pandemik ni, tetapi ramai yang mendapat kesan yang tidak berapa elok daripada kesan pandemik ni. Maksudnya memerlukan keseriusan kerajaan pada hari ini untuk melihat benda-benda macam ni. Ya, Datuk. Maksudnya mungkinlah pihak kerajaan tu sendiri perlu menggembeling daripada segi tenaga dan juga idea lah untuk sama-sama bantu. Jadi kalau kita ada titik yang menyebabkan permasalahan tu kita letak tepi sekejap, itu mungkin hasrat daripada pihak UMNO, supaya kita bagi tumpuan seperti mana hasrat yang di-Pertuan Agong tu sendiri, supaya terus berkhidmat di dalam membela dan memastikan jaminan supaya COVID ni dapat ditangani. Lepas itu baru kita fikir balik soal nak pilihan raya dan sebagainya yang paling penting. Dan kalau kita lihat juga dulu suatu kekalahan seperti mana cikgu katakan tadi waktu PRU14, apa sahaja yang berlaku di dalam Malaysia ni, apa sahaja, mungkinlah soal benda yang tak baik, benda yang tak sepatutnya berlaku, semua disalahkan UMNO. Jadi kita lihat, tetapi di dalam sudut yang berbeza pula, kita lihat UMNO ini walaupun kalah, kalau kita, ini bagi diri saya sebagai seorang muda ni, terus berkhidmat dan juga menabur bakti kepada masyarakat dan rakyat itu terutamanya, walaupun dikritik seperti mana doktor kata tadi, tetapi kerja buat kita ni terus berjalan seumpama itu. Jadi doktor, kita nak beralih sikit berkaitan dengan sudut. Tadi dah ada doktor sentuh berkaitan dengan yang Pertuan Agong. Jadi kita lihat juga baru-baru ini satu saman pemula telah pun dibuat oleh seorang peguam, Syed Iskandar Syed Jaafar, yang mencabar kuasa Tuanku yang Pertuan Agong untuk menolak permohonan daripada badan eksekutif itu sendiri. Jadi maksudnya di sini, jika Tuanku boleh menolak permohonan badan eksekutif, maksudnya Tuanku ni lebih tinggi daripada pihak kerajaan, daripada segi sudut pentadbiran itu sendiri. Jadi seperti yang dicabar oleh Syed Iskandar ini, Tuanku tak mempunyai kuasa untuk menolak permohonan badan eksekutif tersebut. Apa pandangan doktor? Apakah ianya wajar dan apakah implikasi di sebaliknya? Okey. Soalan ini sebenarnya dia, pada pandangan saya, dia berkaitan tentang beberapa perkara yang agak teknikal. Agak teknikal mengenai saman, mengenai kuasa perlembagaan, kuasa Tuanku itu sendiri. Tetapi pada pandangan saya sebenarnya kuasa Tuanku yang ada pada Tuanku sekarang adalah merupakan kuasa prerogatif, kuasa mutlak. Bila dia ada kuasa mutlak, makna kata kita sebagai rakyat di bawah ini tidak berhak mempersoalkannya. Tidak berhak mempersoalkannya. Kerana apa? Kerana yang pertama, kita harus akui bahawa sistem kerajaan kita, sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Jadi ruang lingkup ataupun kuasa yang raja ada itu sebenarnya dipandu daripada perlembagaan persekutuan. Itu kita kena faham. Jadi Tuanku Sultan ataupun mana-mana raja di dalam negeri ini bergerak di bawah perlembagaan. Itu kita kena faham. Jadi ditentukan oleh perlembagaan. Jadi apabila Tuanku menolak usul darurat, permohonan untuk diisytiharkan darurat, maka sudah pasti, saya yakin dan saya amat yakin bahawa Tuanku mempunyai pengetahuan
tentang apa keadaan sebenar yang berlaku. Ya. Katakanlah darurat cuba diisytiharkan akibat daripada peningkatan kes pandemik COVID. Kita hari-hari kita tengok sidang media yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan. Kalau kita lihat peningkatan kes COVID yang berlaku ini masih lagi dalam peringkat yang terkawal. Jadi kalau kata ianya di luar kawalan, pihak Kementerian Kesihatan pun tak akan dapat sembunyikan apa-apa. Itu kita kena terima hakikat. Jadi kalau dah tiap-tiap hari Ketua Pengarah Kesihatan bagi tahu terkawal, takkanlah kita di bawah ni, rakyat ni nak kata dia ni tipu. Hari-hari dia tipu. Kan? Dan kalau kita perhatikan keadaan yang berlaku, contohnya peningkatan kes di kawasan yang tertutup seperti penjara. Kebanyakannya hari ini yang berlaku di penjara, di pusat tahanan, tidak berlaku di kawasan-kawasan yang melibatkan kampung kecil-kecil, taman ke apa ke. Ada berlaku tapi tak serius. Masih lagi di bawah kawalan. Jadi saya yakin bahawa informasi inilah yang dipunyai, yang diketahui oleh Yang di-Pertuan Agong kita. Dia tahu keadaan sebenar. Jadi pada pandangan dia adalah wajar dia menolak supaya diisytiharkan darurat. Lagi satu, saya nak tahu, saya nak berkongsi mengenai background peguam yang minta yang cuba nak cabar ni. Dia ini pun kalau tak salah saya, menurut informasi yang telah diberikan oleh sahabat saya Dr. Kamaruzaman Yusof, dalam satu posting Facebook dia tulis, dia ini pun sebenarnya bukanlah seorang yang betul-betul taat kepada negara, kerana dia sentiasa mempertikaikan keputusan yang dikeluarkan oleh pimpinan tinggi kerajaan. Agong pun dia bertikai. Bila cek balik, rupanya dia ni berat kepada pihak pembangkang. Ada dalam satu posting Dr. Kamaruzaman Yusof. Saya baca sendiri. Background dia ni memang daripada pembangkang. Jadi pembangkang ni tugasnya adalah membangkang. Kalau membangkang secara membina tak ada masalah. Di negara kita ini mereka membangkang secara babi buta. Hari-hari bangkang. Semua kerajaan buat tak kena. Tapi bila kita bagi peluang dia jadi kerajaan, apa jadi? Habis semua. Aset dijual, agama kita dihina, agung, institusi raja juga dipermainkan. Jadi inilah yang berlaku. Jadi mereka sekarang ini, pihak pembangkang sudah berjaya untuk menjadi pembangkang kembali. Pembangkang yang bukan efektif tetapi membabi buta, menghentam kerajaan. Sehingga kan titah yang di-Pertuan Agong sendiri mereka boleh pertikaikan dan hendak menyaman pula yang di-Pertuan Agong. Dari segi teknikalnya tak salah, boleh menggunakan saman, tapi adakah wajar kita sebagai rakyat yang dinaungi oleh sistem beraja kita, dia pun sedar dia tu siapa, kita pula nak pergi kemukakan saman kepada yang di-Pertuan Agong. Jadi ini adalah pada pandangan saya, ia adalah merupakan satu norma yang berlawanan lah dengan budaya yang kita ada di dalam negara kita dan apa yang sepatutnya rakyat biasa buat ataupun rakyat biasa perlu lakukan terhadap institusi beraja di negara kita. Jadi macam tak kena cara lah. Tak kena cara. Kalau duduk elok-elok, tapi macam doktor kata tadi, kira nak bangkang. Sampai keputusan yang dibuat oleh pentadbir paling tertinggi dalam negara ni pun dia nak cabang. Tetapi pokok pangkalnya adalah untuk kemakmuran dan juga kesejahteraan rakyat. Jadi tang mana tak kena ni? Jadi kita pun tak faham persoalan ni. Jadi saya nak beralih pula kepada cikgu. Jadi suasana kita di studio ni, tuan-tuan penonton sekalian, makin lama kita makin rancak, makin lama makin panas. Mungkin tajuk ni bersesuaian dengan dua orang ahli panel yang kita jemput khusus pada hari ini. Jadi dapat melontarkan idea untuk pemahaman semua pihak. Jadi jangan kita salah anggap seperti mana doktor kata tadi, bila ada lawyer nak saman, jadi keputusan dari Pertuan Agong tu tak kena. Tak. Ini sebab kita mungkinlah negara demokrasi ni, dia mungkinlah dia ambil daripada segi sudut kebebasan yang teramat sangat ni, sampai Agong buat keputusan pun dia kira nak bangkang saja, nak petikai. Jadi cikgu, ada pihak juga yang katakan rekonsiliasi ni adalah retorik kononnya. Tapi kita lihat juga di dalam syarat jawatankuasa Majlis Tertinggi UMNO baru-baru ni, keputusannya adalah untuk terus kita menyokong kerajaan Pakatan Nasional ni. Pimpinan Tan Sri Mahyudin Yassin dan juga konsisten dengan pembubaran parlimen.
sejurus selepas gelombang ketiga selesai. Mungkinlah selesai tahun depan ke, dah reda sikit, mungkin kita cadangkan kembali untuk membubarkan parlimen bagi memberi laluan di PRU ke-15. Jadi tak ada langsung pun yang disebut tentang perlantikan jawatan Timbalan Perdana Menteri ini. Yang kita lihat bermain di media sosial akhir-akhir ini. Apa pandangan cikgu? Adakah ianya cukup dan untuk meyakinkan rakyat bahawa UMNO adalah konsisten dan prihatin terhadap masalah dan juga isu rakyat ni? Satu soalan yang baik. Yang pertama sekali saya nak tambah sikit apa yang doktor kata tadi. Ya. Sebagai rakyat Malaysia, Ya. kita terikat dengan undang-undang negara. Kita ada rukun negara. Jadi yang pertama sekali saya nak menyerulah kepada rakyat Malaysia yang cintakan negara kita supaya kita akord dengan apa yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Ya. Kita ada beberapa isu tetapi kita berbalik kepada pangkalnya, iaitu sebagai rakyat Malaysia, kesetiaan kepada raja dan negara itu perlu kita hadamkan kepada diri kita. Yang keduanya soalan yang tentang yang mengatakan bahawa pada hari ini keadaan politik yang tidak menentu dan sebagainya, doktor. Saya mengaku pada hari ini situasi di luar sana, di kampung-kampung, di pekan-pekan dan sebagainya, ramai orang membicarakan soal kerajaan pada hari ini. Ya. Adakah kuat, ada tidak kuat, ataupun adakah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah pada hari ini bersesuaian dengan kehendak isu semasa. Ya. Dan pada hari ini kita pun akor dan kita percaya, kita faham bahawa sebelum kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan, UMNO telah membuktikan bahawa mereka adalah parti yang membangkang dengan cara berhemah. Maksudnya apa yang kita bangkang itu ada matlamat, ada keperluan dan kenyataan. Sebab itu Kerajaan Pakatan Harapan jatuh 22 bulan mereka memerintah negara. Tak Itu tak dalam dalam satu bulan. Maksudnya di sini apa? Maksudnya di sini rakyat, orang ramai dah boleh menilai apakah bangkangan UMNO pada hari ini, sebelum ni adalah bangkangan membabi buta sekadar untuk mendapat populariti dan sebagainya. Tidak. Rakyat telah membuat keputusan jatuhnya Kerajaan Pakatan Harapan 7 ataupun 8 kali pilihan raya kecil Barisan Nasional dengan kerjasama PAS dalam Mufakat Nasional kita telah menang dalam pilihan raya. Dan berbalik kepada hari ini, apa yang saya tengok pada hari ini, sebagaimana yang dikatakan bahawa bagaimana untuk kita nak mencari titik persamaan dan apabila redanya COVID-19 ini, tanpa untuk kita bercakap mana-mana parti itu betul ataupun parti itu salah dan sebagainya, mandat ini mesti kita kembalikan kepada rakyat. Kerana apa? Dalam keadaan politik yang seakan-akan tidak menentu ini, kerisauan kita daripada pelabur-pelabur asing, kerisauan rakyat dan sebagainya, kata putus perlulah dikembalikan kepada rakyat untuk memilih parti mana yang benar-benar boleh menjaga kebajikan rakyat. Kita tidak mahu dah. Doktor, kita tak mahu ada di antara rakan-rakan kita dalam parti Perikatan Nasional ataupun Pakatan Harapan dan sebagainya pada hari ini menyalahkan di antara satu sama lain. Nah, dulu hampa yang bersalah sebab itu hampa 22 bulan saja menjadi kerajaan. Nah, hari ini hampa yang bersalah kerana hampir 6 bulan, 7 bulan hampa tidak dapat mentadbir kerajaan baik. Hari ini rakyat pun nak mencari, nak suruh buat pilihan raya. Kita tak mahu macam tu. Jadi biarlah keputusan nanti adalah keputusan rakyat yang seadil-adilnya siapakah yang boleh mengepalai kerajaan. Dan saya nak tambah sikit apa yang Tuan Pengerusi tanya tadi, bahawa pada hari ini kalau kita tengok daripada mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi, maksudnya yang tu yang betul-betul yang daripada dasar UMNO, bahawa pada hari ini kita tak membicara pun soal timbalan Perdana Menteri. Kita tak membicara pun soal-soal yang melibatkan kepentingan UMNO untuk parti. Kalaulah kita membicarakan soal kepentingan parti sebagai sebuah parti yang menguasai kerajaan pada hari ini, di Negeri Kedah pun sebagai contohnya, saya pun doktor, tidak ada apa-apa jawatan GLC ataupun tidak ada apa-apa jawatan, tetapi demi rakyat. Demi untuk melihat kesejahteraan orang ramai, saya sanggup untuk duduk dalam Kerajaan Perikatan Nasional untuk membolehkan rakyat di kawasan saya mendapat manfaat daripada apa yang dinikmati pada hari ini. Sebab itu apabila kita menyalahkan UMNO bahawa kita mementingkan kuasa dan sebagainya, saya nak beritahu kepada semua netizen pada hari ini, UMNO tidak mendapat apa-apa yang ganjaran yang besar pada hari ini.
Orang kata Cikgu Madi tu dah jadi kerajaan pada hari ni. Tentu dia mendapat apa-apa benefit dan sebagainya. Ada lah dia kata. Tapi sebenarnya kita tidak mendapat apa-apa. Begitu juga apabila tomahan yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu yang mengatakan bahawa UMNO ini nak mengejar jawatan timbalan Perdana Menteri. UMNO ini nak mengejar GLC dan sebagainya. Saya nak nafikan bahawa ini bukan perjuangan daripada UMNO. UMNO memperjuangkan untuk kemudahan rakyat Malaysia, untuk bangsa, agama dan negara. Tak pernah terlintas langsung. Saya rasa intipati untuk mendapat manfaat daripada perjuangan-perjuangan mereka. Jadi kepada netizen-netizen di luar sana yang sering membicarakan kesalahan diletakkan kepada UMNO, gila jawatan lah, gila apa, buang benda-benda itu, berfikiran secara logik, secara waras untuk kita melihat secara tepat. Apakah perjuangan parti-parti UMNO, ahli-ahli UMNO ataupun pemimpin-pemimpin UMNO adakah untuk mendapat kesejahteraan dan sebagainya. Sebab saya faham apa yang dimainkan naratif pada hari ini, itulah yang menyebabkan UMNO ini dilihat parti yang mementingkan kedudukan dan sebagainya. Ya, itu dia cikgu. Jadi kita menyeru sekali lagi, mungkin saya boleh sampaikan hasrat daripada cikgu tadi berkaitan dengan pelaporan yang telus. Jadi kita mintalah kepada para netizen, mungkin kita tahu ini mungkin mainan media sosial sekalian. Tetapi mungkinlah kadang-kadang kita lihat daripada segi sudut untuk niat kita untuk memberi kesejahteraan kepada rakyat. Mungkin secara tidak langsung untuk kita bolehlah buat satu pelaporan yang telus kepada semua pihak supaya maklumat ini dapat sampai dengan betul. Kadang-kadang kalau kita tengok dalam contohlah media-media mana pun, segmen mana kalau tengok tajuknya menarik, mungkin kita akan tertarik. Tetapi itu mungkin sudut berbeza. Kalau dunia hiburan tu sendiri mungkinlah tengok tajuk ni ni jadi mungkin soal abang ataupun mana-mana rangkaian tu dia jadi laku ataupun laris. Tetapi ini soal rakyat. Jadi kita mohon kepada para netizen sekalian supaya dapat menyampaikan maklumat ini yang berketepatan dan juga teluslah kepada semua. Begitulah mungkinlah hasrat daripada cikgu tu sendiri kan. Okey, doktor. Saya tengok tak jamah pun ni kopi O ni. Jadi kita sembang kopi O dah. Jadi saya pun kalau seorang-seorang tak puasa nak pulun lah juga. Jadi kalau pakat sama-sama ni tak. Baik, mungkin topik ni dia sonok. Dia terlupa tentang kopi O dan sebagainya. Jadi doktor sebagai seorang ahli akademik yang intelektual lah, yang kita lihat sebagai pakar penyelidik di UiM sendiri itu pun hebatlah. Apa pandangan dan harapan doktor untuk melihat kestabilan politik dalam negara kembali normal semula demi membina negara bangsa kita ni? Baik. Sebagai saya melihat tentang perlunya kita punya kestabilan politik itu sebenarnya menjadi keutamaan, ya, dan apa yang saya khawatirkan pada hari ini, ya, saya setiap hari berdepan dengan golongan pelajar, golongan mahasiswa, ya. Dan apa yang saya boleh katakan, mungkin sewaktu saya menjadi mahasiswa dulu, ya, mungkin tuan moderator pun pernah menjadi mahasiswa ataupun datuk pun pernah juga menjadi mahasiswa. Waktu zaman kita mengaji dulu, kita tahu bahawa kita sebenarnya kita menyokong apa sahaja tindakan yang dilakukan oleh kerajaan kita pada hari ini. Ya, bukan nak kata kita ni semuanya jadi ahli politik, tak. Tapi apa sahaja yang kerajaan buat kita sokong, insya-Allah. Tetapi perkara itu sebenarnya tidak berlaku pada hari ini. Pada hari ini. Kerana apabila saya berdepan dengan mahasiswa ini, boleh dikatakan mereka mempunyai pengetahuan yang kosong tentang politik. Ya. Jadi pemikiran mereka sebenarnya adalah bergantung kepada persepsi mereka. Jadi ini yang sangat-sangat bahaya dan sangat-sangat tidak baik bagi sesebuah negara, ya. Semuanya berpandukan emosi, ya. Dan boleh dikatakan mereka juga tidak ada yang menjadi ahli mana-mana parti politik, ya. Tak kiralah daripada parti politik UMNO ataupun PKR, ya, ataupun DAP, ya, mana-mana parti politik, mereka bukanlah menjadi ahli, tetapi mereka ini begitu berminat untuk mengikuti setiap situasi politik yang berlaku. Ya. Dan apa yang saya bimbangkan ialah golongan ini sebenarnya sudah pun mempunyai benchmark kepada ahli politik. Ya.
kelas saya minggu lepas, saya lontarkan soalan, apa pandangan anda keputusan yang di-Pertuan Agong menolak pengumuman ataupun menolak pengisytiharan darurat. Ya. Dan mereka menerima. Mereka menerima keputusan yang di-Pertuan Agong itu. Mereka sangat menerima dengan hati yang terbuka, tetapi malangnya mereka menyalahkan kepada ahli politik yang dilihat suka berpolitik. Suka berpolitik dan suka menafikan kebajikan rakyat. Meletak tepi benda-benda yang berkaitan dengan kebajikan rakyat. Apa perlunya darurat? Dalam satu komen. Apa perlunya darurat sedangkan kita sekarang berada dalam situasi yang betul-betul resah, gelisah dengan peningkatan kes COVID yang berlaku. Saya tak nafikan. Itu adalah pandangan, suara mereka yang berada di golongan pelajar, golongan boleh katakan 40-an ke bawah. Jadi saya bimbang dengan benchmark ini yang meletakkan benchmark kepada ahli politik ini yang sentiasa berpolitik, tidak mengutamakan kebajikan rakyat, sanggup mohon sembah untuk diadakan darurat. Jadi kebimbangan ini saya merasakan adalah perkara yang tidak baik untuk kita melihat suasana perkembangan politik kita bergerak dengan lebih baik lagi. Saya setuju dengan pendirian UMNO yang menyatakan bahawa apabila pandemik ini reda, maka kuasa untuk memilih dipulangkan kembali kepada rakyat. Saya setuju. Saya setuju. Perkara ini dilakukan, supaya kita boleh membentuk sebuah kerajaan yang betul-betul stabil. Tidak ada lagi istilah yang disebut kerajaan tebuk atap lah, kerajaan pintu belakang lah, kerajaan pintu belakang istana negara. Macam-macam persepsi dilontarkan. Kerana pada hari ini kita harus terima hakikat bahawa golongan muda sebenarnya mereka sekarang ini mempunyai satu benchmark yang tidak baik terhadap ahli politik. Ini adalah satu perkara yang sangat-sangat kita khawatirkan. Politik itu sebenarnya baik, tetapi apabila terdapat tafsiran begini, maka ia akan merosakkan politik. Kita bimbang apabila persepsi ini berjalan di dalam masyarakat, mereka tidak akan menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Apa akan jadi? Kan? Kita dah bagi tanggungjawab nak mengundi, tak apa. Bawa undi 18 baru ini yang Syed Saddiq bentangkan. Jalan. Undi 18 boleh jadi pengundi. Tapi kalau dia orang tak mengundi, apa maknanya demokrasi kepada negara kita? Ini adalah satu merupakan keadaan yang tidak baik. Dan kita semestinya tidak mahukan benda ini sentiasa terjadi di dalam negara kita. Biarlah nanti apabila semua rakyat meletakkan keputusan untuk memilih pemimpin, dah ada keputusan, dah ada kerajaan, kita dokonglah dengan kerajaan apa yang ada pada ketika itu. Kerana haknya sudah pun ditentukan. Kan? Dan saya berharap agar kita selepas itu kita dapat move on lah. Kita bergerak ke hadapan. Tidak lagi memandang perkara-perkara ke belakang. Bergerak ke hadapan sama-sama untuk kita memartabatkan negara kita supaya dapat menjadi sebuah negara yang aman dan damai. Ya doktor, jadi perlu bermuhasabah diri lah yang tu yang paling penting. Dan mungkinlah pekat-pekat tepuk dada, tanya selera sendiri, itu yang paling penting. Jadi terima kasih juga kita ucapkan kepada penonton, mungkinlah di dalam kesibukan tengah-tengah hari ini, di dalam menjalankan tugas harian ni, dapat bersama-sama kita di dalam tontonan ni. Jadi kita pun dapat pelbagai komen. Di sini ada kawan kita ni Muhammad Rakib. Kemudian ada yang berhormat Sabrina Mak No, yang pakat-pakat komen lah dan sedang menonton kita bersama. Jadi saya ada satu komen yang agak menarik. Mungkin sebelum ini benda yang dikomen ini telah pun dilakukan oleh Menteri Pendidikan sebelum ini, bukan zaman PH tu. Zaman sebelum ni, berkaitan dengan pertukaran guru duka lara. Dia tanya sini, tolong Sahat tanya bila pertukaran guru duka lara ni. Saya pun seperti mana yang komen ni lah, dulu pun saya rasa juga macam tu. 4 tahun PJJ. Berulang alik. Jadi bila dia ni saya pun suka. Jadi apabila dulu kita lihat masa tu yang mengambil action benda ni adalah
Menteri Pendidikan Datuk Seri Mahathir Khalid, kalau tak silap, memperkenalkan pertukaran guru duka lara. Ini perlu. Saya mungkin kita boleh menyeru Menteri Pendidikan terkini ni supaya memandang serius benda ini. Sebab ini daripada segi kesejahteraan berkeluarga ni, kalau seorang duduk jauh, mungkin seorang Pantai Timur, seorang di Kedah dan sebagainya, dalam jarak jauh ini menyukarkanlah daripada segi hubungan kekeluargaan itu sendiri. Jadi insya-Allah pekat-pekat doa saudara Ahmad Shah, mungkin melalui live kita pada hari ini menteri tengok ke, jadi dia akan pakat-pakat ambil action. Jadi kita pakat-pakat berdoa. Jadi cikgu, mungkin masa pun kian mencemburui kita ada sedikit masa lagi. UMNO dituduh dan diberi persepsi kononnya gila kuasa dan juga jawatan dalam kemelut politik yang berlaku. Namun jika diperhalusi dan juga kita fikir-fikir balik ni, UMNO nampaknya lebih banyak mengalah dan belapang dada. Lah ni banyak belapang dada, muhasabah diri, mengalah daripada segi pelbagai sudut. Pada pandangan cikgu lah, dengan keadaan ini, adakah UMNO boleh menghadapi pelbagai cabaran untuk kita menghadapi PRU 15 nanti? Terima kasih. Pertama sekali, keikhlasan untuk membantu rakyat. Itu intipati perjuangan UMNO. Daripada dulu, kini dan selamanya, itulah perjuangan kita. Dan pada hari ini, kalau kita melihat dari segi pembentukan kerajaan pada hari ini, benar UMNO dilibatkan sebahagian daripada kerajaan, benar UMNO adalah sebahagian daripada Perikatan Nasional. Tetapi apa yang kita lihat pada hari ini, apa yang diperjuangkan oleh UMNO pada hari ini, walaupun kita tidak ada jawatan-jawatan penting dalam kerajaan, kita tidak ada jawatan Menteri Kanan selain daripada Datuk Ismail Sabri Yaakob. Tetapi apa yang kita bagi idea kepada kerajaan pada hari ini, menjuruskan kepada apa yang kita akan buat kalau kita berkuasa. Contoh, apabila Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak mengutarakan cadangan mengeluarkan KWSP akaun pertama RM10,000. Bagi saya, satu pandangan, satu idea yang nak membantu rakyat, 800,000 orang hilang pekerjaan dan sebagainya. Dan pada hari ini, idea-idea sedemikian, seharusnya kerajaan yang pada hari ini ambil intipati daripada apa yang diutarakan oleh Datuk Seri Muhammad Najib untuk kita bincangkan dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Sebagai contoh, kita tak bolehlah mengatakan ini idea yang tak bagus, ini idea yang baik dan sebagainya. Ambil idea tersebut, kita bincangkan dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Kerana ini untuk kesejahteraan rakyat. Begitu juga kalau kita lihat di sini secara berterus terang. Saya nak utarakan apa yang saya rasa secara peribadi. Bukan atas nama UMNO bahagian Padang Serai. Saya juga melihat pada hari ini sebagai 39 kerusi yang dikuasai oleh UMNO dalam kerajaan pada hari ini, seboleh-bolehnya, seelok-eloknya, bagilah peluang kepada UMNO untuk bersama-sama dengan rakyat. Walaupun ini bukan benda yang diutarakan oleh pemimpin di peringkat pusat. Tapi saya punya pendirian bahawa andai kata sebuah kerajaan pemufakatan ada kerjasama di kalangan ahli politik, mesti memberi peluang kepada pemimpin-pemimpin UMNO untuk bersama-sama dengan kerajaan. UMNO pun bukan calang-calang pemimpin yang ada pada hari ini. Datuk Mahathir Khalid, Datuk Muhammad Mat Hassan, Datuk Seri Hishamuddin dan sebagainya. Saya nampak ketokohan yang ada kepada pemimpin-pemimpin UMNO ini mestilah diletakkan di tempat yang betul. Saya tak mengatakan bahawa pada hari ini pemimpin-pemimpin daripada parti-parti lain tak betul dan sebagainya. Betul. Tetapi maksudnya kerangka untuk melihat kerajaan Pakatan Perikatan Nasional ini dilihat hebat, mestilah digembelengkan tenaga-tenaga pemikir-pemikir dalam UMNO ni untuk diletakkan dalam kedudukan yang betul dan sebagainya. Dan pada hari ini saya melihat bahawa dalam institusi dalam kerajaan negeri Kedah pun di peringkat nasional, bahawa UMNO tak diberi peluang langsung, terus terang saya katakan, untuk menunjukkan kebolehan untuk membantu rakyat. Berilah kepada kepimpinan UMNO negeri Kedah untuk menjawat jawatan GLC, bukan untuk kepentingan peribadi, tetapi untuk menaikkan taraf. Datuk Seri Jamil Khair sebagai contohnya, pengerusi Barisan Nasional negeri Kedah, sepatutnya diberi peluang untuk menunjukkan untuk bersama-sama dengan kerajaan. Bukan kata kita memonopoli untuk UMNO dan sebagainya. Tapi kita nak bersama-sama dengan kerajaan. Kerajaan Perikatan Nasional yang melibatkan semua parti. Semua parti mesti dilibatkan untuk melihat
kesejahteraan Perikatan Nasional tersebut. Tetapi kalau kerajaan Perikatan Nasional tersebut membelakangi pemimpin-pemimpin UMNO, contoh di negeri Kedah lah saya beritahu kan, ini menyebabkan rakyat akan rasa sedikit kekurangan daripada aspek itu. Jadi kerajaan yang pada hari ini saya rasalah secara peribadi, walaupun tidak memberi peluang seperti yang Tuan Pengerusi kata tadi, bahawa kita tetap bersama-sama menyokong kerajaan Perikatan Nasional pada hari ini, dan insya-Allah kalaulah kehebatan kerajaan Perikatan Nasional ditunjangi oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk melihat pemuafakatan parti-parti politik dalam Malaysia ini, mesti diberi peluang kepada ahli-ahli UMNO untuk bersama-sama untuk memanipulasikan kesejahteraan kerajaan tersebut. Ya, cikgu, tu dia. Kalau dululah kita lihat daripada segi jumlah, contoh daripada segi pengembelingan parti-parti ni, kalau kita tengok, mungkinlah UMNO ni dia ramai, ahli parlimen yang berunding. Tetapi daripada segi jawatan kabinetnya, mungkin kita pun taklah melonjak sangat. Kalau sepatutnya ramai kena lebih lah. Itu daripada segi. Tapi kita tak ada masalah. Yang paling penting seperti mana kita nyatakan tadi, banyak mengalah dan juga berlapang dada lah. Berjiwa besar. Berjiwa besar. Dan kita pun tak salah kot. Kalau daripada segi lah ni, duk rancak-rancak kita undur setapak untuk kita berlari dan juga melompat lebih jauh di masa akan datang. Yang itu paling penting. Pakat-pakat berdoa. Jadi saya pun ada dua soalan sajalah sebelum kita menutup majlis kita pada hari ini. Mungkinlah pengharapan daripada doktor berkaitan dengan perbincangan kita pada hari ini. Ya, okey. Panjang lebar kita berbincang ataupun kita berdiskusi tentang rekonsiliasi nasional dan juga perkembangannya dalam kerajaan pada hari ini. Usul yang dikemukakan oleh UMNO itu sendiri supaya kita dapat berbincang dan adalah menjadi harapan saya supaya semua pemimpin yang ada, terutamanya dalam kerajaan Perikatan Nasional pada hari ini, boleh sama-sama duduk berunding, sama-sama perhalusi apakah yang boleh dijadikan titik persamaan antara parti-parti yang berada di dalam kerajaan ini untuk mencari titik persamaan, dan kemudiannya haruslah pada pandangan saya ditafsirkan tindakan tersebut ke arah kesejahteraan rakyat. Itu yang sepatutnya kita perlu lakukan pada waktu-waktu begini dan jangan kita momokkan rakyat dengan pelbagai tindakan politik yang boleh merugikan kita. Soal nak tarik sokongan, umpamanya saya terkejut juga bila keputusan Biro Politik dalam satu usulnya mempertimbangkan untuk menarik sokongan. Jadi saya dapat bayangkan bahawa kesan daripada usul tersebut sebenarnya adalah sangat-sangat besar dan rakyat pada ketika itu diselubungi kebimbangan. Bimbang apa yang berlaku seandainya UMNO menarik balik sokongan, apa akan jadi, adakah parlimen akan terbubar. Jadi sekarang kita harus terima hakikat bahawa rakyat sedang memerhati apa sahaja tindakan kita. Jadi apabila usul rekonsiliasi nasional itu dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Presiden sendiri, maka saya merasakan bahawa itu sebenarnya adalah merupakan langkah yang baik. Langkah yang baik diambil oleh UMNO, yang pada pandangan saya UMNO ni boleh katakan sebagai abang besar jugalah dalam arena politik kita pada hari ini, kerana kalau nak ikutkan ahli-ahli parlimen PPBM yang melompat itu pun adalah kawan-kawan kita. DNA UMNO. DNA UMNO, Perdana Menteri, daripada Perdana Menteri pertama sampailah Perdana Menteri ke-8, semuanya ada kena-mengena dengan UMNO. Kan? Jadi UMNO harus mengembeling usaha rekonsiliasi nasional ini. Kita duduk semeja dengan rakan-rakan parti yang lain, komponen Perikatan Nasional. Kalau boleh ajak pembangkang pun tak apalah. Kita berbuat sesuatu demi kesejahteraan rakyat. Kerana saya memikirkan bahawa rakyat sekarang sedang memerhatikan ahli politik. Sedang memerhatikan keadaan politik negara. Jika silap percaturan, maka
kebarangkalian UMNO untuk kembali berkuasa, untuk kembali menjadi kerajaan, pada pandangan saya amat-amatlah sukar. Kita perlu muhasabah dirilah. Macam tuan pengerusi, tuan moderator sebut tadi kan, ada muhasabah diri. Kena muhasabah diri bermula daripada sekarang, kerana kita sedang diperhatikan oleh rakyat. Okey, terima kasih doktor. Muhasabah diri ni tak perlu tunggu isu. Tak perlu tunggu minggu depan. Sekarang kita perlu muhasabah diri untuk kesejahteraan bersama lah yang paling penting. Sifat mengalah itu merupakan sifat yang mulia lah kalau kita lihat. Okey, cikgu, sebagai kesimpulan perbincangan kita pada tengah hari ini, dipersilakan. Okey, pengharapan saya lah. Saya amat-amat berterima kasih kepada Presiden Parti dan Ahli Majlis Kerja Tertinggi kerana keputusan yang dibuat dalam mesyuarat iaitu mengadakan kerjasama, mencari titik persamaan untuk bajet nanti dan untuk tahun depan punya bajet lah kita kata. Jadi di sini kita lihat secara inklusifnya UMNO secara rasmi, saya tak tahulah parti-parti politik yang lain, tapi secara rasmi bersedia untuk bekerjasama dengan parti-parti lain untuk mewujudkan rakyat pada masa depan bajet ni dapat diluluskan dengan segera. Keduanya, saya juga nak ambil kesempatan ni. Saya tertarik tadi apa yang doktor kata tentang orang muda tadi. Benchmark orang muda. Saya nak mengharapkan, saya juga lahir daripada kilang pemuda. Saya pun asalnya orang muda. Dan saya sedar kadang-kadang keputusan yang kita buat pada waktu itu berdasarkan isu-isu semasa. Jadi saya mengharapkan kepada anak-anak muda pada hari ini dapat menjiwai apa yang telah dilaksanakan, yang telah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita terdahulu. Tak kiralah daripada mana-mana parti dan sebagainya, kita lihat perjuangan daripada pemimpin-pemimpin dulu, noktahnya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Maksudnya pada hari ini, kalaulah dalam keadaan pandemik COVID-19 ni, isu dia tentang belajawan dan sebagainya, kita juga nak bagi satu sedikit kesedaran kepada anak muda supaya kita dapat melibatkan diri dengan cara yang serius dalam keadaan politik semasa, kerana kitalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan negara dan kitalah penentu untuk menentukan kerajaan mana yang baik dan buruk dan sebagainya. Itu juga saya nak mengharapkan supaya kita pada hari ini, anak-anak muda dan orang ramai di luar sana, netizen-netizen di sana, supaya kita dapat berfikir secara logik, berfikir secara waras, apakah maklumat yang kita dapat itu maklumat yang betul dan sebagainya. Kerana bagi saya sebagai orang muda, sebagai contohnya, orang kampung dan sebagainya, kita ni akan mudah percaya dengan apa yang diwawarkan oleh media sosial dan sebagainya. Sebagai contoh, di sekolah, orang rumah saya suka saya nak jelaskan, tak perlu saya sebut sekolah kan. Tapi apabila media-media sosial golongan menengah, golongan guru sekalipun, kalau kita percaya kepada media sosial tanpa kita berfikir dan sebagainya, kita akan bersetuju. Contohnya sinaran harian dah diperkatakan tu betul. Akhirnya kita tahu benda tu tak betul dan sebagainya. Disebabkan kekurangan maklumat kepada kita. Kita selidik dulu, kita bicara dulu, baru kita sebarkan benda itu betul ataupun salah. Jadi saya nak mengharapkanlah sebagai pengakhirannya, saya mendoakan negara kita ini dalam keadaan yang baik, keadaan sempurna dan sebagainya untuk 100 tahun akan datang. Saya menyeru kepada netizen-netizen di luar sana supaya kita melibatkan secara serius dalam politik untuk menentukan hala tuju negara. Kita tak maulah seperti pilihan raya 2018 disebabkan fitnah, disebabkan permainan-permainan media sosial, akhirnya kita menghukum sebuah kerajaan yang saya rasa terbaik pada waktu itu. Sebab apa saya kata terbaik? Sebab yang tak terbaik itu 22 bulan saja menjadi kerajaan. Rakyat dah mula sedar. Tetapi berapa puluh tahun dulu, kerajaan yang saya rasa bukan tidak ada cacat celanya, tetapi sekurang-kurangnya dia lebih baik daripada kerajaan 22 bulan. Jadi itulah sikit sebanyak Tuan Pengerusi pandangan saya pada tajuk pada hari ini. Terima kasih kepada cikgu. Kurang lebih 1 jam 5 minit kita berbicara. Jadi mungkinlah kalau kita diberi ruang dan masa mungkin boleh dilanjutkan, tetapi mungkinlah daripada segi itu kekangan kita. Daripada segi masa tu kekangan. Tapi saya ingat 1 jam 5 minit lebih kurang macam ni pun dapat memberi manfaat lah kepada semua pendengar-pendengar sekalian. Yang paling penting kita perlu menanam jiwa demokrasi dan juga jiwa patriotik di dalam diri kita. Kalau ada salah dan silap tu, janganlah digembar-gemburkan, terutama seperti mana cikgu katakan tadi, media sosial ni
amat memberi kesan Ya. kepada kehidupan harian kita. Kita perlu timbang, perlu tapih. Yang benar pun menjadi tidak benar, yang tidak benar pun menjadi benar. Jadi kita pakatlah melihat dan juga menilai sendiri. Jadi kita juga perlu memikirkan jalan yang terbaik untuk kita mewujudkan kerajaan yang stabil. Mungkin sekarang ni di dalam pandemik ini berlaku, kita pakat bersabar, berlapang dada, berjiwa besar. Kemudian kita pakat mengharungi supaya benda ini dapat dipulihkan, kemudian ekonomi pulih, kemudian barulah kita fikir soal untuk menghadapi pilihan raya. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada kedua-dua panel kita. Sonok berbicara pada hari ini di dalam Sembang Kopi O bersama dengan Yang Bahagia Datuk Asmadi Abu Talib, Ketua UMNO bahagian Padang Serai, dan juga mungkin Yang Berusaha Dr. Ahmad Zarin. Susah nak sebut ni. Muhammad Nazir, fellow penyidik Institut Kajian Politik Malaysia UM, mungkinlah mahir berkaitan dengan perlembagaan juga. Kita berbicara. Terima kasih. Mungkin suara cikgu, suara doktor pada hari ini membawa suara satu UM bersama-sama dengan kita. Begitu juga dengan Datuk sendiri mengangkat kembali martabat perjuangan kita. Jadi kita pakat-pakat berdoa insya-Allah. Dan kepada para penonton, kepada para netizen sekalian, kami juga memohon maaf sekiranya ada terlebih kata-kata terkasar bahasa, kalau tersalah fakta, mungkinlah yang sedikit sebanyak itu kita pakat-pakat perbetulkan sebelum ini, selepas ini. Jadi kita pakat-pakatlah berdoa supaya Malaysia ini kembali sejahtera seperti sedia kala. Jadi kalau ada sekali lagi terkasar bahasa, saya memohon maaf seadanya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.